Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dalam agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Hari ini pada tengah hari tadi pihak SPR sudah pun mengeluarkan kenyataan tarikh-tarikh penting untuk Pilihan Raya Negeri Johor 2022 yang sudah pun dikongsikan kepada kita semua, iaitu pada hari penamaan calon ditetapkan 26 Februari 2022 pada hari Sabtu, hari mengundi awal 8 Mac 2022 pada hari Selasa, hari mengundi ataupun D-Day pada 12 Mac 2022 pada hari Sabtu. Jadi tempoh berkempen dari waktu penamaan calon hinggalah pada hari mengundi ialah sekitar 14 hari. Ada tambahan sedikit berbanding Pilihan Raya Melaka dan juga Pilihan Raya Negeri Sarawak, dan manakala urusan-urusan yang berkaitan dengan pengundian diberikan kepada pengundi, iaitu urusan permohonan undi pos luar negara dan juga dalam negara ditentukan dalam pengumuman tadi. Begitu juga permohonan untuk mengundi secara pos boleh dilakukan melalui dalam talian di pautan myspr.spr.gov.my, dan juga begitu ditegaskan oleh pihak SPR bahawa Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-15 ini sebanyak 56 pusat penamaan calon ataupun PPC dan 56 pusat penyembelahan rasmi undi akan digunakan. Jadi semua perkara berkaitan dengan tarikh sudah pun dijelaskan, dan begitu juga dari waktu-waktu yang ditetapkan, iaitu hari mengundi pada sekitar jam 8 pagi hinggalah jam 6 petang. Jadi ini perkara-perkara mungkin yang baru dikongsikan oleh pihak SPR, tetapi apa yang lebih penting, pengundian Pilihan Raya Negeri Johor ini merupakan kali pertama undi 18 dan juga pendaftaran automatik, dan juga anak muda yang berusia 18 tahun dibenarkan untuk menjadi calon, dan penambahan 700 lebih ribu undi pendaftaran automatik dan juga undi muda ini angka yang agak signifikan. Tetapi tidak menjadi signifikan jika anak muda dan mereka yang mendaftar pertama kali ini tidak keluar mengundi. Jadi angka 65% di Melaka, di bawah 60% di Sarawak tidak menunjukkan apa-apa jika penambahan ini tidak digunakan oleh undi 18 dan juga pendaftar secara automatik. Jadi untuk melihat perkara ini, undi 18 banyak menggembeling tenaga, menggembeling idea dan juga menggesa pihak pengurus pilihan raya melakukan reformasi, dan alhamdulillah mereka yang mendapat perkara yang sudah pun dijelmakan berkaitan dengan pendaftaran automatik dan juga undi 18. Jadi saudara Difan Sina, program koordinator ataupun koordinator program undi 18 bersama saya pada malam ini. Apa khabar Difan? Khabar baik. Terima kasih. Jadi untuk melihat perkara ini satu perkara yang berjaya dan juga menjadi satu game changer dalam pengurusan pilihan raya di negara kita. Tetapi segala reformasi yang sudah pun ada di depan mata kita sekarang tidak akan bermakna apa-apa jika reformasi ini tidak diselarikan ataupun tidak digembeling kekuatannya oleh semua pemegang taruh untuk memastikan ia dapat diterjemahkan dalam bentuk praktis pengurusan pilihan raya di negara kita. Pandangan Difan. Okey, baik. Terima kasih kepada Nazri untuk soalan tersebut. Jadi bercakap tentang reformasi pilihan raya di negara kita. So apabila kita cakap tentang pemegang taruh, saya berikan beberapa peranan, iaitu yang pertama peranan SPR itu sendiri, dan yang kedua peranan parti politik yang bertanding. Okey, kita fokus kepada bahagian peranan SPR itu sendiri. So yang pertama, menuju pilihan raya negeri Johor ataupun pilihan raya umum yang akan datang nanti. So SPR sepatutnya meluaskan akses atau memudahkan pelibatan pengundi dalam PRN Johor dan seterusnya menjelang PRU yang akan datang. Jadi antara inisiatif yang pertama SPR boleh lakukan, yang pertamanya mungkin boleh membenarkan pengundi luar negara untuk pulang mengundi, sama ada dalam PRN Johor ataupun PRU yang akan datang. Jadi memandangkan beberapa hari lepas atau semalam daripada Majlis Keselamatan Negara juga setuju untuk syorkan buka sepadan negara sepenuhnya bermula pada 1 Mac 2022. Jadi SPR sebenarnya boleh kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan bagi memperluaskan lorong perjalanan vaksin atau VTL bagi laluan khas pengundi yang berada di luar negara untuk peluang pulang mengundi. Yang keduanya, mungkin SPR juga boleh pertimbangkan untuk memanjangkan waktu operasi pusat mengundi daripada tempoh biasa. Okey, jadi kalau kita lihat menuju PRU 15 nanti pertambahan kira-kira lebih 5.8 juta
atau hampir 43% pengundi baru yang mungkin akan menambah kesesakan pusat mengundi. Jadi jika sebelum ni SPR hanya membuat 1 hari pengundian, mungkin SPR juga boleh pertimbangkan untuk 2 hari pengundian. Dan kita sedia maklum bila memanjangkan tempoh operasi ini dia akan makan kos pelaksanaan pilihan raya yang tinggi. Tetapi pokok pangkalnya SPR perlu meluaskan akses keterlibatan kepada pengundi. Selain itu juga di bawah undi 18 kita juga ada keluarkan inisiatif undi Johor dan kita menuntut beberapa perkara juga, iaitu yang pertamanya untuk SPR wujudkan pusat mengundi penyelarasan di kedutaan Malaysia di luar negara untuk pengundi di luar negara pos undi mereka di satu. Jadi dia ada satu centralized center untuk jadi tak timbul isu undi mereka tak sampai ke negara ataupun lambat sebab dia telah pos ke kedutaan itu di negara yang mereka berada di luar negara. Yang seterusnya mereka SPR juga perlu benarkan undi pos bagi pengundi Johor di Sabah dan Sarawak dan sebaliknya apabila menjelang PRU nantilah. Termasuk kata sebab baru-baru ini SPR umumkan daripada penduduk Johor yang berada di Singapura boleh buat undi pos. Jadi mungkin dia boleh perluaskan kepada pengundi Johor yang berada di Sabah dan Sarawak juga kerana ia akan mungkin orang kata akan melibatkan kos-kos untuk mereka pulang mengundi nanti. So ia mengurangkan pergerakan mereka untuk perjalanan balik mengundi. Dan yang terakhir daripada pihak SPR juga boleh luaskan skop undi awal dalam kalangan pelajar kampus UiT. Kita sedia maklum waktu-waktu sekarang ini banyak universiti yang sedang mengadakan peperiksaan ataupun ada juga yang universiti yang tutup pintu pagar kerana ada kluster pendidikan dalam universiti itu sendiri. Jadi kata kalau dulunya hanya kita tumpu di sekolah-sekolah menengah atau rendah sebagai pusat mengundi. Jadi menuju pilihan raya umum akan datang ataupun PRN Johor boleh jadi penanda aras di mana pusat universiti atau universiti itu sendiri boleh jadi sebagai pusat mengundi. Okey, so itu dari segi peranan untuk SPR. Dari segi parti politik pula, yang pertama, mereka kalau mereka serius terhadap undi 18 ini, yang pertama mereka harus menampilkan calon-calon yang baru yang terdiri pada golongan muda. Ini kerana dalam PRN Johor sebanyak 750,000 pengundi baru melibatkan pertambahan 30% termasuk pengundi bawah 21 tahun yang anggakan lebih kurang 175,000. Jadi parti politik petanding juga perlu berlaku adil kepada calon muda dengan memberi kerusi potensi besar untuk menang. Kita tak nak mereka berikan kerusi yang olok-olok sahaja yang mereka sebab mereka ada data, mereka ada kawasan sasaran mereka, so mereka tahu kawasan mana yang berpotensi untuk parti mereka untuk menang. Jadi kita nak mereka berikan kepada calon-calon muda ni kerusi yang berpotensi untuk parti mereka menang. Dan apabila berjaya menang sebagai adun nanti, mereka juga kata calon-calon muda ini harus diterlibatkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun dilantik sebagai exco bagi yang kata terlibat secara terus dalam kata menentukan hala tuju dasar kerajaan negeri itu sendiri. Dan seterusnya maybe daripada pihak parti politik harus menawarkan manifesto yang lebih youth centric kepada anak muda, memandangkan kata anak muda sekarang merupakan game changer dalam pilihan raya akan datang, khususnya negeri Johor dan pilihan raya umum yang akan datang. Okey, Difan, dari pengumuman pihak SPR pagi tadi, hanya beberapa perkara diberikan penjelasan dan mungkin tidak menepati apa juga gesaan undi Johor seperti undi untuk mereka yang berada di luar negara ditetapkan di pejabat-pejabat kedutaan, diwujudkan VTL untuk mereka mudah pulang mengundi jika mereka berada di luar negara seperti dari Singapura memasuki sempadan di Johor misalnya, tidak disentuh oleh pihak SPR. Begitu juga tidak disentuh tentang gesaan diwujudkan pusat pengundian di kampus-kampus di seluruh negara yang ada undi 18 ataupun anak-anak muda yang berdaftar di negeri Johor, tidak juga diberi tumpuan oleh pihak SPR. Jadi bagaimana selepas ini? Walaupun gesaan ini kalau boleh dimulakan dengan pilihan raya negeri Johor tetapi tidak diterjemahkan oleh pihak SPR buat masa ini dan kita masih menunggu dari aspek SOP perjalanan kempen pilihan raya itu belum dijelaskan lebih lanjut oleh pihak SPR. Jadi bagaimana ruang yang sedia ada sekarang mengikut ruang kempen demokrasi yang diberikan untuk memastikan jumlah 750,000 itu signifikan, memberi impak, memberi hala tuju dan boleh kita nampak ke mana menjelang pilihan raya umum ke-15, nampaknya undi 18, pendaftaran automatik dan juga reformasi pilihan raya berkesan. Walaupun pelbagai kekangan tidak banyak diterjemahkan dalam bentuk amalan dan juga pelaksanaan oleh pihak SPR, tetapi
anak muda mengambil tanggungjawab ini? Pandangan Difan. Baik, terima kasih. So, sebab itu pentingnya bagi SPR menggunakan orang kata sebaik-baiknya orang kata peluang PRN Johor yang ada bukan saja SPR tetapi parti politik yang ada orang kata mereka ibarat menjadikan PRN Johor ini sebagai uji kaji terhadap pelaksanaan undi 18 itu. Mereka melihat apakah pelaksanaan undi 18 itu mampu menjadi game changer yang besar. Jadi di pihak SPR kita tengok SPR sebelum ini dalam siri-siri pilihan raya negeri sebelum ini di Melaka maupun di Sarawak, mereka menyasarkan peratusan keluar mengundi 70%. Dalam sidang media yang baru berlangsung siang tadi pun mereka menyasarkan 70%. Jadi apa kata peranan SPR sekiranya atau orang kata postmortem yang mereka lakukan sekiranya jumlah kata sasaran keluar mengundi tidak mampu dicapai. Sebab itu SPR seharusnya mencari langkah-langkah yang kata lebih proaktif, lebih keterhadapan untuk orang kata meluaskan lagi akses pengundian kepada para pengundi. Sebab kita sedia maklum apabila berlaku pertambahan pengundi, jurang untuk kata jumlah turnout voter yang tidak keluar mengundi pun berpotensi besar. Jadi benda ini yang perlu diambil tekan oleh pihak SPR, pertimbangkan kata cadangan-cadangan. Mungkin kata mereka menjangkakan perkara ini tidak relevan atau sukar untuk dilaksanakan. Tetapi untuk jangka masa panjang mereka harus memikirkan sekarang. Kata lagi-lagi apabila kita menuju ke PRU 15, pertambahan 5.8 juta. So ini kata bayangkan apabila situasi 5.8 juta, buat masa sekarang ni kalau kita kata pelajar universiti, semua pelajar universiti adalah pengundi ataupun pemilih. Kata lepas pelaksanaan undi 18. Jadi bayangkan yang kata ketika PRU 15 nanti berlaku kata exam di universiti dalam masa yang sama, berlaku pilihan raya umum dan sebagainya. Jadi orang kata akan berlaku satu situasi pulang kampung besar-besaran, ada yang mungkin student universiti tak nak balik untuk pulang kata semata-mata untuk mengundi sebabkan faktor kos dan sebagainya. Jadi ini orang kata perkara yang perlu ditekankan oleh pihak SPR dalam mengambil kira orang kata cadangan-cadangan yang boleh orang kata yang disuggestkan oleh masyarakat sivil atau persetujuan society semua tu untuk mereka mengambil kira pandangan ini untuk jangka masa panjang, kata bukan sahaja dalam PRN Johor tapi kata dalam tempoh masa panjang menuju ke PRU 15 juga. Kalau tidak dia akan menjadi satu saya jangkakan akan berlaku satu jurang yang agak tinggi dalam proses tidak keluar mengundi apabila akses itu tidak diperluaskan oleh pihak SPR. Difan, cabaran utama adalah keluar mengundi. Itu yang penting untuk menterjemahkan demokrasi benar-benar berkuat kuasa ataupun bergerak berjalan seiring dengan reformasi pilihan raya yang kita mahukan. Tetapi dengan situasi yang kita lihat dalam beberapa pilihan raya yang lalu, agak muram dan kita takut akses yang kita sudah berikan ini tidak disahut oleh pemegang taruh, terutamanya di kalangan anak muda dan mereka yang sudah pun didaftar secara automatik. Kalau di Johor, 750,000 itu dianggap sebagai satu angka yang signifikan, yang mencabar bagi semua pemain politik. Tetapi kalau selain daripada undi 18 hingga 21 tahun itu sekitar 100,000 lebih, tapi yang lebih itu dahulunya mereka tidak mendaftar, dahulunya juga mereka tidak terlibat dengan pilihan raya. Jadi kalau kita nak minta mereka turun pilihan raya dalam pilihan raya negeri kali ini, sewenang-wenangnya, agak kata pun optimis sangat juga. Kerana mereka selama ini tidak kisah pun ada tak nama mereka dalam data pemilih. Jadi bagaimana kita dalam masa 3-4 minggu sebelum hari D-Day ini, kita boleh menggembeling undi 18, boleh menggerakkan kekuatan undi Johor, mempromosikan balik kampung ke, menggerakkan kataupun kempen-kempen melalui media sosial dan sebagainya. Di lapangan pemimpin politik, parti politik boleh bersama-sama supaya angka 750,000 ini signifikan dan terjemahnya dalam bentuk undi. Okey, baik, terima kasih Nazri. So untuk persoalan tersebut apabila undi 18 ini dilaksanakan, automatic registration atau pendaftaran pemilih automatik dia ada dua golongan. Pertama yang bawah 21 tahun sendiri, yang kedua 21 tahun ke atas tetapi tidak pernah mengambil inisiatif
untuk mendaftar pengundi sebelum ni. Jadi mungkin mereka-mereka yang 21 tahun ke atas ini yang kata melalui dari segi akses untuk orang daftar mengundi itu sebelum ini yang kata mungkin mereka tidak dapat akses yang lengkap ataupun mereka mempunyai kesulitan-kesulitan. Contoh orang kata ramai yang kata pelajar Malaysia yang pergi belajar di luar negara apabila sudah capai umur 21 tahun untuk daftar mengundi mereka kata terlupa dan sebagainya. Jadi apabila kata akses yang sekarang ni, kata reformasi buat masa sekarang yang telah dilakukan SPR dalam kata pendaftaran undi automatik secara tidak langsung memberikan kemudahan akses kepada mereka supaya mereka tidak perlukan daftar secara manual lagi. Sebelum ni kata mungkin kena pergi berjawab pos, kena pergi daftar secara online dan sebagainya. Jadi apa yang pentingnya peranan kata ahli politik itu sendiri kata dalam mempromosikan inisiatif-inisiatif yang ada dan memberikan maklumat-maklumat yang terkini. Sebab sebelum ni saya ada kata meeting secara online dengan pelajar-pelajar Malaysia yang berada di UK, mereka mesti masih menjangkakan bahawa proses untuk pendaftaran undi pos masih guna cara tradisional, kena tulis email dan sebagainya. Tapi kata sekarang SPR telah umumkan platform-platform yang baru, boleh daftar secara online, hanya perlu takat gambar IC, bagi hantar alamat. So benda ini yang perlu kita promosikan untuk mereka yang berada di luar negara untuk dapatkan maklumat proses yang terkini. Orang kata updated, bukan yang kata perkara-perkara yang lama yang agak renyah dan sebagainya. Jadi di pihak Undi 18, kita dalam beberapa hari ini kita akan melancarkan inisiatif Undi Johor secara rasmi. So antara dalam kandungan Undi Johor ini kita ada keterlibatan dengan beberapa persatuan-persatuan yang lain, persatuan seperti Y Politics dan Arus Anak Muda dan sebagainya, untuk kita membuat kempen untuk pulang mengundi, dan juga kita juga mengadakan inisiatif untuk tabung pulang mengundi bagi memberi subsidi kepada mereka anak Johor yang berada di luar negeri untuk perlu kata pulang untuk mengundi itu sendiri. Sebab kita ada buat survey, kata kalau mereka buat perjalanan dari Semenanjung sama ada naik bas kata daripada bahagian utara untuk pulang ke Johor, harga tiket bas pergi balik mencecah RM100. Apalagi anak Johor yang berada di Sabah dan Sarawak, kalau nak pulang ke daripada airport mereka pulang ke Senai Airport dekat lapangan terbang Senai dekat Johor, dia makan kos paling rendah RM300 ke RM500. Jadi ini kos-kos yang mungkin dipertimbangkan oleh golongan pengundi-pengundi baru untuk pulang mengundi. Yang kata kos ini salah satu yang dipertimbangkan mereka apabila mereka untuk pulang mengundi. Jadi apabila akses SPR diberi secara lebih meluas dan juga promosi yang baik di kalangan pihak NGO, parti politik dan SPR khususnya, saya percaya kata akan wujud satu kata demografi politik baru di kalangan pendatang-pendatang atau pengundi-pengundi baharu dalam siri PRN Johor dan akan datang pada pilihan raya umum akan datang. Difan, kalau kita lihat senario ketika kita melalui pandemik COVID-19 dan berlaku pilihan raya seperti di Melaka dan juga Sarawak, kita lihat bukan hanya isu berkaitan dengan peratusan kundi keluar ini isu besar, tetapi isu COVID itu sendiri menyebabkan di kalangan warga tua, di kalangan mereka yang tinggal di kampung, yang tinggal di bandar, di seluruh kawasan-kawasan pilihan raya ini, mereka takut, mereka ada kebimbangan walaupun mereka sudah lengkap vaksinasi dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat di Melaka, pengundi di bandar memang tidak keluar. Sebab itu di kawasan bandar peratusan begitu rendah kalau berbanding pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Begitu juga pada pilihan raya kecil yang lalu. Begitu juga di kawasan yang bercampur misalnya. Mereka yang ada keupayaan untuk balik, mereka tidak balik. Kerana mereka risau, mereka ada anak, mereka ada ibu bapa yang tinggal bersama. Takut ada jangkitan kalau mereka keluar berkempen ataupun pulang ke kampung untuk membuang undi. Jadi bagaimana Undi 18 dan juga semua pihak termasuk juga Undi Johor dan juga pihak SPR dapat memberikan kelegaan sedikit walaupun kita dibayangi dengan gelombang Omicron pada ketika ini, tetapi pengalaman di Melaka, pengalaman di Sarawak amat malang. Kita berbelanja jutaan ringgit, ribuan petugas pilihan raya diletakkan di semua pusat pilihan raya untuk mengira undi dan juga memantau proses pilihan raya, tetapi orang tidak keluar, jadi tidak guna apa-apa. Difan. Okey, baik. Untuk soalan itu, walaupun kata kita pada sekarang ini menghadapi pilihan raya negeri
pada situasi orang kata Omicron atau masih dibelenggu dengan COVID-19. Dia kata ini merupakan persepsi rakyat Malaysia disebabkan oleh SOP-SOP yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan yang kata SOP itu penting tetapi dari segi pelaksanaan dan sebagainya yang mungkin memberi orang kata persepsi atau ketakutan awal kepada mereka. Sebab sekarang orang kata COVID-19 ni kita sepatutnya hidup di zaman endemik tetapi cara hidup kita masih lagi di zaman pandemik. So orang kata kalau sekiranya kita ingin hidup di zaman endemik kita harus orang kata adapt ataupun adaptasi dengan situasi COVID-19. Kalau kita tengok orang kata sidang media daripada KKM ataupun kenyataan asli dari KKM, jumlah jangkitan hari ini 17,000 untuk hari ini nampak macam besar tetapi daripada 17,000 itu hanya 86 orang sahaja di dalam kategori orang kata level 3, 4 dan 5. So lebih kurang dalam 0.5% sahaja. Ini orang kata menunjukkan orang kata kebersihanan yang kata kadar vaksinasi ataupun booster. Jadi di pihak masyarakat itu mereka perlu ubah persepsi kita dan kita perlu orang kata adaptasi dengan kehidupan dan daripada pihak kerajaan ataupun SPR dan parti politik yang bertanding di 18 sebagainya kita perlu memupuk kesedaran pada mereka untuk kata kurangkan kegusaran mereka dalam menghadapi kata wabak ini kerana kita harus apabila kita sebut pasal endemik kita seharusnya hidup dalam keadaan normal, tidak perlu takutkan dengan kata memang perlu menjaga SOP tapi kata dengan kita perlu yakin terhadap kadar kata dari segi kadar vaksinasi ataupun booster yang telah digunakan yang keberkesanannya kita tengok pada angka yang dikeluarkan pada KKM itu sendiri kita mampu menilai kata secara saintifiknya bahawa kata vaksinasi dan juga booster yang diberikan orang kata betul-betul berkesan disebabkan kata daripada contoh macam 17,000 pada hari ini hanya 86 sahaja kategori 3, 4 dan 5. Jadi kata persepsi masyarakat itu yang perlu diubah dahulu terutama mereka-mereka berada di luar bandar dan juga bandar sebagainya untuk meraihkan kata proses demokrasi dalam demografi yang baru menjelang PRN Johor kali ini. Jadi itu juga bergantung kepada ketetapan pengoperasian pilihan raya iaitu SOP. Kalau SOP terlampau ketat, hampir tidak ada kempen secara umum, kempen ceramah tidak dibenarkan, walkabout tidak dibenarkan, kempen rumah ke rumah tidak dibenarkan, berceramah melalui di atas van bergerak, lori bergerak juga tidak dibenarkan. Semua itu penting. All that matters untuk memberikan sedikit euforia ataupun keriangan ketika pesta demokrasi. Tetapi kita lihat di Melaka dan juga di Sarawak tidak wujud. Jadi sebab itu antara kelesuan politik adalah maklumat tidak sampai. Kegirangan menghadapi pilihan raya tidak diterima, tidak dirasai oleh orang ramai. Jadi bagaimana kelesuan politik dengan ditambah dengan SOP yang ketat dan juga situasi keselamatan COVID itu tidak orang kata pun menghalang orang ramai untuk berpartisipasi dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Okey. Saya setuju dengan orang kata sebabkan orang kata budaya tak boleh berkempen secara fizikal dan sebagainya. Orang kata itu yang mewujudkan kegusaran orang ramai bahawa orang kata situasi COVID-19 masih orang kata di tahap seperti zaman pandemik dulu walaupun kita dah berubah di zaman endemik ini. Jadi dalam isu untuk membudayakan mereka daripada segi SOP itu haruslah jelas dan juga mesra demokrasi dari segi SOP itu tidak perlu terlalu terikat. Kita lihat orang kata dalam PRN Melaka baru-baru ini banyak SOP-SOP yang terlalu ketat. Apabila SOP ini terlalu ketat dia selari orang kata dengan pemikiran ataupun persepsi masyarakat itu bahawa ia membimbangkan untuk mereka untuk keluar mengundi sebabkan SOP yang masih ketat. Jadi SPR sepatutnya orang kata berbicara dengan KKM untuk melonggarkan sedikit SOP sebabkan kita pun sudah mencapai kadar vaksinasi yang booster yang agak baik. Jadi dalam soal isu kelesuan politik itu ia penting untuk ini perlu dimainkan oleh naratif ini perlu dimainkan oleh parti-parti politik yang bertanding. Kata apabila siri pilihan raya negeri banyak berlangsung dalam masa 1 ke 2 tahun kebelakangan ini.
Jadi orang kata dari segi parti politik itu yang pertamanya saya rasakan mereka harus orang kata menampilkan calon-calon muka yang baru untuk memeriahkan siri pilihan raya pada kali ini dengan orang kata kehadiran orang baru, bukan saja orang lama semua itu. Jadi orang kata dia sedikit sebanyak akan menceriakan orang kata demografi antara calon parti politik itu. Yang kedua dari segi tawaran manifesto yang menarik lah. Tapi tawaran manifesto ini harus realistik. Kalau nak sebut dari segi anak muda itu yang kata lebih pada youth centric. Tapi yang kata tawaran manifesto ini mereka harus pastikan bukan sekadar penawaran semata-mata, tapi apabila mereka berjaya membentuk kerajaan negeri nanti harus dilaksanakan secara efektif. Dan yang ketiga dari segi kematangan politik dalam kalangan kata parti politik yang bertanding. Kita tengok sebelum SPR keluarkan kenyataan pada hari ini, banyak yang parti-parti politik dah mula berkempen. Tapi saya nak tekankan kat sini, penting kepada parti-parti politik untuk memainkan peranan yang matang dalam politik supaya dapat terjemahkan orang kata suasana politik yang baru kepada golongan-golongan yang baru datang untuk sebagai dalam arena politik negara, khususnya dalam sektor undi 18, untuk mereka lebih matang supaya tidak menggunakan modal-modal yang orang kata tidak berasas ataupun orang kata memberikan maklumat-maklumat yang tidak tepat kepada pengguna-pengguna baru ini yang mana boleh mengelirukan situasi apabila mereka ingin mengundi nanti ataupun apabila kekeliruan itu timbul, jadi keminatan ataupun akan wujud kurang minat ataupun kelesuan politik di kalangan anak muda dan juga rakyat yang akan mengundi itu sendiri apabila banyak timbul isu-isu yang tidak seharusnya dibangkitkan dalam corak demokrasi negara. Okey, terima kasih Difan atas pencerahan dan juga perkongsian berkaitan dengan pendirian Undi 18 Pilihan Raya Negeri Johor kali ini, dan pasti kita akan terus memantau dan gersaan Undi 18 walaupun tidak diterjemahkan oleh pihak SPR semuanya, tetapi sekurang-kurangnya ada beberapa perkara ditambah baik. Jadi kita akan beri perhatian menjelang hari penentuan calon, dan Undi Johor juga akan bergerak bersama badan-badan sivil yang lain untuk memastikan peratusan mengundi yang disasarkan 70% ataupun lebih itu amat ditunggu-tunggu. Sekian, terima kasih saudara Difan Sina, program koordinator Undi 18. Itu saja agenda awani malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.